Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan aksi persahabatan pramusim oleh pasukan ternama di Eropah. Real Sociedad menang tipis 1-0 ke atas pasukan Bayer Leverkusen. Napoli mudah membelasah pasukan Hatayspor 4-0. AS Roma juga menang mudah 4-0 ke atas pasukan Estrella da Amadora. Barcelona menang selesa 3-0 ke atas pasukan Real Madrid dalam aksi El Clasico yang mendebarkan. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Aksi ke-18 Liga Super 2023 menyaksikan finalis Piala FA, pasukan KL City FC tidak berdepan masalah untuk belasah pasukan Kelantan FC 5-1. Pasukan pelawak bagaimanapun terlebih dahulu membuka jaringan menerusi pemain import mereka, iaitu Leonardo Rolon. Seawal minit ketiga perlawanan, tersentak dengan jaringan tersebut, pasukan KL City terus menggandakan asakan dan akhirnya Zafri Yahya berjaya memecahkan kebutuhan pasukan KL City untuk jaringan penyamaan. Bermula babak kedua, Ramon Morales menjurahkan hantaran T. Saravanan untuk gol kedua pasukan KL City dan Zafri Yahya berpeluang untuk meledak gol ketiga KL City, tapi dihalau oleh penjaga gol pasukan Kelantan. Ramon Morales sekali lagi menjadi wirak apabila menjadikan gol ketiga dan keempat sekaligus melengkapkan hat-trick, sebelum J. Partiban menjadikan gol kelima untuk memastikan kemenangan bergaya 5-1 KL City ke atas pasukan Kelantan. Kemenangan ini melonjakkan pasukan KL City ke tangga ke-6 Liga dengan mengumpul sebanyak 28 mata. Kedah terpaksa berhempas pula sebelum menang tipis 1-0 ke atas pasukan Kuching City. Gol tunggal penyerang pasukan Kedah Darul Aman, Ifidayo oleh Segun, sudah cukup untuk membantu mereka menewaskan pasukan Kuching City FC di Stadium Negeri Sarawak malam tadi. Kuching City menggunakan taktik bertahan selepas menyedari kekuatan pasukan Kedah dengan turut menggunakan formasi 5-4-1 pada babak pertama. Strategi tersebut nyata menyongkarkan anak buah Nafuzi Zain untuk mencari ruang kosong bagi membolehkan mereka untuk menjadikan gol. Hasil daripada serangan yang bertalu-talu oleh pasukan Kedah menyaksikan Ifidayo berjaya menanduk masuk hantaran Maneh Hidalgo untuk gol tunggal pasukan Kedah pada minit ke-39. Gol tersebut merupakan gol keempat peribadi Ifidayo daripada 3 perlawanan sejak menyertai pasukan Kedah tempoh hari. Kemenangan ini sudah cukup untuk memberikan 3 mata kepada sang Kenari untuk memintas pasukan Seri Pahang dan menduduki tempat ketiga dengan 37 mata. Manchester United sah dapatkan Rasmus Højlund. Manchester United akhirnya berjaya untuk mendapatkan penyerang daripada Atalanta, iaitu Rasmus Højlund, selepas kedua belah pihak bersetuju dengan segala terma dan syarat yang telah pun ditetapkan. Højlund akan ke Manchester United dengan yuran perpindahan sekitar 70 juta euro bersama dengan add-on, dan kelab sedang menyediakan dokumen untuk ditandatangani. Dia juga akan mengikat kontrak selama 5 tahun dengan Manchester United dengan menyaksikan dia akan berada di Old Trafford sekurang-kurangnya sehingga Jun 2028. Fokus Manchester United kini akan terarah pula untuk mendapatkan pemain tengah dan juga sasaran mereka, iaitu pemain pasukan Fiorentina, Sofyan Amrabat. Brentford mahukan 40 juta pound untuk David Raya. Brentford kini bersedia untuk melepaskan penjaga gol mereka, iaitu David Raya, pada harga 40 juta pound. Perkara ini bukan menjadi rasa lagi selepas Bayern Munich dilaporkan sudah mengadakan pertemuan dengan pihak Brentford bagi membincangkan proses perpindahan penjaga gol itu. Bayern dijangka akan kehilangan yang Sommer, yang hampir pasti untuk meninggalkan mereka pada musim panas ini, dan keadaan kecergasan penjaga gol utama mereka iaitu Manuel Neuer yang tidak bermain sejak mengalami patah kaki ketika cuti Piala Dunia lalu. Raya kini berada dalam tahun terakhirnya bersama dengan pasukan Brentford. Sebelum ini ada dikaitkan dengan pasukan Spurs, tetapi mereka memilih untuk mendapatkan Guillermo Vicario pada harga separuh lebih murah daripada penjaga gol pasukan Brentford itu. Perbincangan masih lagi di tahap awal dan Bayern berharap untuk mengurangkan lagi harga pemain itu selepas mereka sudah berbelanja besar untuk mendapatkan pemain seperti Kim Min-jae, Rafael Guerrero dan juga Konrad Laimer sebelum ini. Alan Saint-Maximin sah berpindah ke Arab Saudi. Pemain lincah pasukan Newcastle United, Alan Saint-Maximin, akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada peminatnya di Newcastle United selepas dia sah akan berpindah ke Arab Saudi untuk menyertai pasukan Al-Ahli. Perkara ini disahkan oleh satu hantaran yang dilakukannya sendiri melalui laman sosial peribadinya dengan mengucapkan selamat tinggal kepada semua peminatnya di sana. Dia menjadi sebahagian daripada pasukan Newcastle ketika era kebangkitan mereka di bawah kendalian Eddie Howe. Dilihat agak mengejutkan untuk meninggalkan pasukan itu yang layak untuk bermain di UCL pada musim hadapan. Dia sudah pun melakukan sebanyak 124 penampilan dan menjadikan 13 gol sejak berpindah daripada pasukan Nice pada tahun 2019.
Chelsea abaikan permintaan Juventus untuk dapatkan Lukaku secara pinjaman. Chelsea dilihat tidak berminat untuk meneruskan perbincangan dengan pasukan Juventus yang mahu mendapatkan Romelu Lukaku secara pinjaman pada musim hadapan. Mereka sebaliknya mahu melepaskan terus penyerang antarabangsa Belgium itu dan tidak mahu mempunyai apa-apa kaitan lagi dengan pemain tersebut. Inter Milan sejak daripada awal lagi sudah membatalkan minat mereka untuk mendapatkan Lukaku secara tetap dan kini dia mungkin akan memilih untuk berhijrah ke Arab Saudi, di mana dia akan menyertai ramai pemain bintang yang sudah pun berada di sana. Lukaku yang kini sudah pun berusia 30 tahun masih mempunyai kontrak selama 3 tahun bersama pasukan Chelsea selepas menyertai mereka daripada Inter Milan dengan harga 97.5 juta pound pada tahun 2021. Real Madrid tewas 3-0 dalam El Clasico di Texas. Pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyifatkan kekalahan 3-0 mereka ke atas Barcelona awal pagi tadi bukanlah malam betul buat mereka. Barcelona berjaya menewaskan mereka melalui jaringan 3 pemain berbeza, iaitu Ousmane Dembele, Fermin Lopez dan juga Ferran Torres. Keputusan Ancelotti untuk tidak bermula dengan Kroos dan juga Modric di bahagian tengah adalah kerana mahu memberikan lebih ruang kepada pemain lebih muda untuk mereka mendapatkan lebih pengalaman semasa beraksi di bawah tekanan tinggi menentang seteru utama mereka dalam La Liga. Ancelotti juga lebih sanggup mereka tewas dalam aksi pramusim ini daripada tewas dalam aksi sebenar dalam musim baru. Mereka perlu memperbaiki lagi beberapa kelemahan yang dapat dikenal pasti dan akan berusaha untuk terus menguasai La Liga nanti. Liverpool akan dapatkan Kylian Mbappe secara pinjaman. Liverpool dijangka akan mengemukakan tawaran kepada pasukan Paris Saint-Germain untuk cuba mendapatkan penyerang mereka iaitu Kylian Mbappe secara pinjaman. Perkara ini amat mengejutkan banyak pihak. Sekiranya Liverpool benar-benar berjaya untuk mendapatkan pemain itu, yang dilihat hanya akan memanaskan bangku simpanan sepanjang musim hadapan. Jika Kylian Mbappe bersetuju, ini bermakna dia akan berjaya untuk memenuhi impiannya untuk menyertai pasukan Real Madrid secara percuma, sebaik sahaja kontraknya tamat pada penghujung musim hadapan. Aymeric Laporte akan dibenarkan untuk tinggalkan pasukan Manchester City. Pemain pertahanan pasukan Manchester City, Aymeric Laporte, dijangka akan dibenarkan untuk meninggalkan pasukan Man City sekiranya mereka berjaya untuk mendapatkan Josko Gvardiol daripada RB Leipzig. Laporte mempunyai baki 2 tahun lagi kontrak dengan pasukan Man City dan menjadi sebahagian daripada pemain utama Pep sebelum ini, tetapi dilihat semakin kurang diberikan peranan pada musim lalu. Dia hanya sempat bermain sebanyak 24 perlawanan di seluruh kejohanan. Menyaksikan minit permainannya semakin kurang. Pep dilihat lebih gemar menggunakan Ruben Dias, Joe Stone, Manu Akanji dan juga Nathan Ake pada musim lalu. Beberapa pasukan dilihat berminat untuk mendapatkannya, seperti Arsenal, Spurs dan juga pasukan Juventus. Barcelona dijangka akan cuba dapatkan Joao Felix. Barcelona dijangka akan melakukan percubaan mereka untuk mendapatkan pemain Atletico Madrid, Joao Felix, sebelum jendela perpindahan musim panas ini ditutup. Mereka akan melakukannya selepas menyelesaikan beberapa proses penjualan dan akan menggunakan dana hasil daripada penjualan itu untuk cuba berbincang dengan Atletico Madrid. Marquinhos akan tinggalkan pasukan Paris Saint-Germain. Pemain pertahanan pasukan Paris Saint-Germain, Marquinhos, dilaporkan akan meninggalkan pasukan Paris Saint-Germain selepas dia menerima tawaran daripada kelab Arab Saudi, iaitu pasukan Al-Nassr. Perbincangan masih lagi berlaku pada ketika ini dan Paris Saint-Germain tidak menolak kemungkinan untuk mereka melepaskannya pada musim panas ini. Liverpool cuba dapatkan Josko Gvardiol. Liverpool dikatakan sudah menghantar tawaran bernilai 100 juta euro kepada RB Leipzig untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan mereka, iaitu Josko Gvardiol. Pemain itu begitu hampir untuk menyertai pasukan Manchester City, tetapi tidak dapat dikenal pasti apakah masalah sebenarnya sehinggakan pemain itu masih gagal untuk memeterai perjanjian di antara mereka. Selain itu, Real Madrid pula sudah meletakkan harga sebanyak 80 juta euro untuk Liverpool kembali menghidupkan minat mereka terhadap pemain tengah, Aurelien Tchouameni. Spurs berminat dengan pemain muda Bayern. Spurs diberitakan berminat untuk mendapatkan penyerang muda pasukan Bayern Munich, iaitu Matthias Tel, dan akan menjadikannya sebagai sebahagian daripada syarat untuk mereka melepaskan Harry Kane kepada gegasi Bundesliga itu. Real Sociedad cuba dapatkan Donny van de Beek. Real Sociedad dikatakan berminat untuk mendapatkan pemain tengah Manchester United, Donny van de Beek, secara pinjaman pada musim hadapan. Bagaimanapun, tidak pendekatan rasmi yang dilakukan setakat ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.